hari ini kita akan membongkar satu lagi topik menarik iaitu pemahaman puisi tradisional dan moden. Soalan ini akan dikemukakan dalam soalan 2 di kertas 2 Bahasa Melayu SPM dan sebanyak 9 markah diperuntukkan. Soalan untuk puisi moden dan tradisional juga terbahagi kepada 3 jenis. Soalan pertama, memberi maksud rangkai kata atau rangkap dalam puisi tradisional atau dalam puisi moden. Soalan kedua, menjawab berdasarkan kemahiran berfikir KBKK. Soalan ketiga, menjawab soalan berunsur sastra, Komsas. Kalau anda hendak skor markah yang tinggi untuk bahagian ini, anda perlu tahu strategi untuk menjawab. Pertama sekali, baca soalan dan petikan dengan teliti terlebih dahulu agar dapat gambaran tentang kehendak soalan. Seperti biasa, jawapan mesti menggunakan ayat yang lengkap, bukan dalam bentuk poin. Untuk soalan pertama, jawapan mestilah berdasarkan maksud serta konteks yang terdapat dalam petikan puisi. Untuk soalan 2, iaitu berbentuk kemahiran berfikir KBKK, biasanya soalan bermula dengan pada pandangan anda atau pada pendapat anda. Jawapan untuk soalan kemahiran berfikir mestilah menunjukkan kematangan pelajar berfikir. Nyatakan idea dan cari isi yang matang dan logik. Gunakan teknik percamahan minda. Maksudnya, jadikan markah yang diperuntukkan sebagai panduan. 3 markah bermaksud anda perlu memberi 3 isi. Untuk soalan ketiga, soalan Komsas. Soalan yang ditanya mungkin tentang tema, persoalan, watak atau perwatakan, latar, pengajaran dan nilai murni. Terdapat 2 jenis soalan yang perlu anda beri perhatian. Mari kita lihat sama-sama. Nyatakan atau berikan. Oleh itu, anda hanya perlu menyenaraikan isi jawapan yang dikehendaki tanpa memberi contoh atau huraian. Jelaskan, huraikan, bincangkan, terangkan. Anda pula perlu menulis nilai persoalan, pengajaran dan sebagainya dengan memberi contoh atau huraiannya sekali. Sudah bersedia? Mari kita buat latihan. Jangan tergopoh-gapah untuk menjawab soalan. Baca dahulu petikan dengan teliti dan fahamkan. Latihan 1. Puisi tradisional. Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Gurindam 12 fasal yang ke-6. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan ubat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan setiap seteru. Cahari olehmu akan isteri yang boleh menyerahkan diri. Cahari olehmu akan kawan, pilih segala orang setiawan. Apakah maksud rangkap pertama dalam puisi tersebut? 2 markah. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara kita hendak memilih sahabat yang baik? 3 markah. Nyatakan jenis dan bentuk puisi di atas. 4 markah. Apakah maksud rangkap pertama dalam puisi tersebut? 2 markah. Berbeza dengan soalan pemahaman prosa, soalan pertama untuk pemahaman puisi tradisional hendaklah berdasarkan maksud serta konteks yang terdapat dalam petikan puisi. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan ubat. Untuk soalan ini, anda perlu memberi maksud dengan menggunakan ayat sendiri dan bukannya mengulang semula ayat dalam baris gurindam itu. Mari kita tengok contoh jawapan. Maksud rangkap pertama tersebut ialah kita disarankan mencari kawan yang dapat dijadikan teman dan penasihat ketika kita susah dan senang. Kita ke soalan kedua. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara kita hendak memilih sahabat yang baik? 3 markah. Jawapan untuk soalan kemahiran berfikir memerlukan anda memberikan idea sendiri. Gunakan teknik percambahan minda. 3 markah diperuntukkan, maka anda perlu mengemukakan 3 atau lebih isi. Cari dan nyatakan isi yang bernas. Mari kita tengok contoh isi yang dicadangkan. Cara kita hendak memilih sahabat yang baik, kita haruslah mengenali latar belakang seseorang sebelum memilihnya sebagai kawan. Kita juga boleh bertanyakan perangai dan sifat pribadi individu tersebut dengan sesiapa yang berkawan dengannya. Kita juga harus mengenal pasti pegangan agama individu tersebut. Kita juga perlu meminta pandangan ibu bapa atau orang yang lebih tua dan berpengalaman. Seperti biasa,
Tulis jawapan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Gunakan penanda wacana yang sesuai untuk menyambung isi-isi jawapan anda. Antara memilih sahabat yang baik ialah kita haruslah mengenali latar belakang seseorang sebelum memilihnya sebagai kawan. Selain itu, kita juga boleh bertanyakan perangai dan sifat peribadi individu tersebut dengan sesiapa yang berkawan dengannya, dan kita juga harus mengenal pasti sejauh mana pegangan agama individu berkenaan. Seterusnya, kita juga perlu meminta pandangan ibu bapa atau orang yang lebih tua dan berpengalaman tentang sahabat baik kita. Mari ke soalan ketiga. Huraikan 3 nilai murni yang terdapat di dalam puisi. 4 markah. Soalan mahukan anda huraikan? Kita tengok contoh jawapan. Nilai yang terdapat dalam puisi tersebut ialah tolong-menolong. Sebagai contohnya, kita disarankan mencari rakan yang boleh dijadikan ubat, iaitu yang bersedia membantu kita pada bila-bila masa. Selain itu, terdapat nilai ketaatan dalam puisi ini. Sebagai contoh, kita mestilah memilih isteri yang boleh menyerahkan diri, iaitu taat akan suaminya. Di samping itu, terdapat juga nilai kesetiaan dalam puisi ini. Sebagai contoh, kita mestilah memilih orang yang setia sebagai kawan. Kita sambung dengan soalan berkaitan puisi moden pula. Latihan 2, puisi moden. Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Mengintai ruang insaf. Semakin berat kejahilan, terpikul di bahu. Semakin jauh perjalanan, memburu nurmu. Sewaktu berlari di padang hidup, kerap kakiku tersadung selirat akar. Tubuhku tercalar duri pidana. Pada samar kejauhan, ancala mulia makin kabur dan menghilang. Sekadar songsang aksara kata tanpa kembali ke tunjang mana. Apakah dalam syarat khilaf masih terbuka ruang untuk dianugerahkan keinsafan? Rab, moga pintu taubatmu terbuka sebelum api dari bara itu menyala. Apakah maksud rangkap pertama dalam puisi tersebut? 2 markah. Bagaimanakah ilmu dapat mempertingkatkan kepercayaan seseorang kepada Tuhan? 3 markah. Huraikan 2 persoalan yang diketengahkan melalui sajak ini. 4 markah. Mari kita jawab soalan 1. Apa maksud rangkap pertama dalam puisi tersebut? 2 markah. Soalan ini menguji pemahaman pelajar tentang maksud yang terkandung dalam rangkap-rangkap sajak. Anda perlu faham konteks keseluruhan rangkap yang dimaksudkan. Semakin berat kejahilan, terpikul di bahu, semakin jauh perjalanan, memburu nurmu. Jadi, berdasarkan rangkap sajak di atas, anda mesti menjawab dengan menggunakan ayat sendiri. Mari kita tengok contoh jawapan. Maksud rangkap pertama sajak tersebut adalah kita akan semakin jauh daripada hidayah atau petunjuk Tuhan jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Mari kita ke soalan kedua pula. Bagaimanakah ilmu dapat mempertingkatkan kepercayaan seseorang kepada Tuhan? Kita tengok contoh-contoh isi dan jawapan lengkap. Cadangan isi jawapan. Ilmu dapat mempertingkatkan kita kepada Tuhan kerana dengan ilmu kita boleh membezakan kebenaran dan kebatilan. Kita dapat meningkatkan keyakinan kita tentang kewujudan Tuhan. Melalui ilmu, kita dapat melihat pelbagai kebaikan dalam setiap ciptaan Tuhan. Jangan lupa tulis jawapan dengan ayat lengkap. Seperti biasa, sambungkan isi-isi dengan penanda wacana atau kata hubung yang sesuai supaya ayat gramatis. Pada pandangan saya, ilmu dapat mempertingkatkan kita kepada Tuhan kerana dengan ilmu kita boleh membezakan kebenaran dan kebatilan. Selain itu, ilmu juga memperkembangkan daya pemikiran dan ini secara tidak langsung akan mempertingkatkan keyakinan kita tentang kewujudan Tuhan. Oleh itu, melalui ilmu kita dapat melihat pelbagai kebaikan dalam setiap ciptaan Tuhan. Seterusnya, soalan ketiga. Huraikan 2 persoalan yang diketengahkan melalui sajak ini. 4 markah. Soalan mahu anda huraikan. Jadi anda perlu menjawab dengan memberi contoh atau huraiannya sekali. Persoalan merupakan isu sampingan yang ingin diketengahkan oleh penulis atau penyajak menerusi karyanya. Mari kita lihat contoh jawapan.
Antara persoalan yang terkandung dalam sajak ini ialah persoalan kepentingan kita berasa kesal akan setiap kesilapan yang telah kita lakukan agar kita dapat bertaubat kepada Allah. Selain itu, terdapat juga persoalan tentang kepentingan ilmu kepada manusia agar kita dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Teruskan usaha untuk berjaya. Selamat mengulang kaji!